Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أذن بأذن والرأس زيادة. Telinga balasnya telinga, kepala itu tambahan. Apa dia maknanya? Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, masih lagi dalam perbincangan hadis yang keempat. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahara bil Qur'ani minas sahabah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah antara orang yang pertama yang menjaharkan Al-Quran di kalangan para sahabat, yakni membacakan Al-Quran secara terang-terangan di depan musyrikin. Wa dzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ketika mana diturunkan surah Ar-Rahman, maka Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man yaqra'uha ala Quraisy?" Siapa yang akan baca surah ini di hadapan Quraisy? Faqala Ibnu Mas'ud, "Ana ya Rasulullah." Saya yang akan baca ya Rasulullah. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina hawla al-Ka'bah. Jadi maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud waktu sampai dekat dengan Ka'bah, melihat golongan Quraisy sedang berkumpul dekat dengan Ka'bah. Faftatahal qira'ata biha. Maka beliau mula membaca di dekat dengan Ka'bah, baca surah Ar-Rahman. Faqama Abu Jahlin falatamahu. Abu Jahal bangun, sepak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa syaqqa udhunahu wa udmahu. Sehingga terkoyak telinga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedikit, berdarah. Ya, maka Abu Jahal telah menyebabkan telinga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdarah. Fadhahaba wa 'ainuhu tadma'. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berlalu daripada tempat tersebut dalam keadaan air matanya mengalir. Faghtamma al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka sedihlah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedih, maka Sayyidina Rasul pun sedih. Fanazala Jibril alaihi salam dhahikan. Dan tak segera Sayyidina Jibril turun. Fanazala digunakan huruf fa tu kan, ditaqib. Sayyidina Jibril turun dan dalam keadaan yang tersenyum, gembira. Faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Rasul berkata kepada Sayyidina Jibril, "Anta tadhaku wa Ibnu Mas'ud yabki." Nah, kamu gelak, kamu masih tersenyum, sedang Ibnu Mas'ud sedang menangis. Kalau Nabi SAW bandingkan macam mana kamu boleh gelak sedangkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menangis? Patutnya kena bersedih bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqala, "Sata'lamu ya Rasulullah mimma adhaku." Sata'lamu ya Rasulullah mimma adhaku. Kamu akan tahu nanti ya Rasulullah dengan sebab apa aku gelak. Falamma kana yawma badrin wa nasara Allahu al-muslimina. Bila mana masuknya hari peperangan Badar dan Allah Subhanahu wa taala membantu golongan muslimin. Amara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ibna Mas'udin an ya'khudha rumhahu wa yaltamisu fi al-jarha
min man bihi ramaqun ay baqiyatu hayatin fayaqtuluh. Maka Nabi mengarahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud an yaqudha rumhahu, membawa tombak Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaltamisu fi jarha min man bihi ramaq, untuk berjalan pergi tengok dengan orang-orang yang terluka dalam peperangan tersebut di kalangan musyrikin yang masih lagi ada ramaq. Ramaq apa dia? Baqiyatu hayah, maksudnya nyawa-nyawa ikan yang masih hidup tu, fayaqtuluh, bunuh saja. Maksudnya kalau nampak mereka masih nyawa-nyawa ikan, bunuh saja. Famarra bi Abi Jahlin wa huwa mulqan fi syada'idil halaki. Bila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lalu, nampak Abu Jahal duduk terbaring dalam keadaan yang nyawa-nyawa ikan dan hampir mati. Faqafa an yakuna bihi quwwah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bimbang, takut-takut dia ada kekuatan lagi, dia bangkit lagi. Dah lah dia besar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kan kecil. Fawada'a rumha fi anfihi min bu'din. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pegang tombak ke hidung pada jauh. Jauh tu ke hidung. Ke hidung tengok. Hidup dak gini. Falamma arafa ajzahu, dia tengok-tengok, oh dah lemah dah rupanya. Nak bangkit pun tak boleh dah. Orang main hidung dia pun tak boleh buat apa dah. Irtaqa ala sadri. Terus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lompat naik atas dada Abu Jahal. Lepas tu dia buat apa? Wa qata'a ra'sah. Potong kepala tu. Putih. Wa syaqqa udhunah. Dan kemudian dikerak telinga sikit. Wa ja'ala fiha qaytan wa jarrah. Kemudian ni dia kerak sikit kat sini. Dia letak apa ni tali. Lepas tu wa jarrahu. Sayyidina Abdullah pun tarik kepala tu. Nak angkat jangan sama besar dengan dia ya. Dan Allah Mas'ud kan panjang ni je. Panjangnya satu hasta saja. Jadi kemudian dia cucuk telinga. Dan kemudian dia ikat tali. Lepas tu jarrahu ay ar-ra's. Tarik kepala tu. Tarik. Ila an alqahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril baina yadayhi yadhhak. Sayyidina Jibril duduk ada waktu tu. Duduk di sebelah Nabi. Sayyidina Jibril pun gelak. Wa yaqulu, maka kata Sayyidina Jibril, udhunun bi udhun war ra'su ziyadah. Apa? Telinga balah telinga balik. Itu dia bagi luka telinga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Hari ni telinga dia kena balik. War ra'su ziyadah, kepala tambahan. Bukan dapat telinga ya, kepala sekali buat balik. Sebab tu Sayyidina Jibril gelak. Sayyidina Jibril gelak sebelum tu lagi. Waktu di Mekah lagi. Maknanya peristiwa ni berlaku bila mana? Bila Badar. Setelah hijrah. Baru dilihat sebab ketawanya Sayyidina Jibril alaihissalam. Allah. Marada bin Mas'ud wa iyadatu Utsman lahu radhiyallahu anhuma. Marida, bukan marada. Marada kan marida. Dalam kamus. Ada kamus. Kau baca tak? Kau keluar kamus. Ibu keluar dia punya pen dia. Alif. Apa? Tengok. Hafiz. Apa dia Hafiz? Tembak. Kau tak bawa. Kau tak bawa apa ni Syarimi? Berat beg. Itu masdar dia. Mai ni, mai sini.
Tengok baca macam mana. Al-maradu as-suqmu wa babuhu tariba. Yang ni nak ambil ni. Maksudnya dia maridah. Itulah saudara. Baca hak wei saja, ya. Dia dalam bab dia. Maksud dia dalam bahagian bab tariba. Maksudnya bacaan dia maridah. Faham? Itu maksud wababuhu tariba. Itu yang paling penting ni. Wababuhu tariba maksudnya maridah bin Mas'ud. Dia sama macam wazan tariba. Maridah bin Mas'ud wa iyadatu Utsman lahu radhiyallahu anhuma. Ingat penggunaan iyadah adalah digunakan untuk melawat orang yang sakit. Sedangkan ziarah digunakan untuk melawat orang yang sihat. Waliya radhiyallahu ta'ala anhu qada'a al-Kufati Waliya radhiyallahu ta'ala anhu qada'a al-Kufati wa baita malihi li Umar wa sadran min khilafati Utsman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memegang tampuk pemerintahan ataupun jadi qadi di Kufah. Dan juga memegang Baitul Mal, pengurusan Baitul Mal pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan pada permulaan khilafah Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanggungjawabkan dengan urusan tadi. Summa ata ila al-Madinati wa tamarrada biha. Kemudian dia datang ke Madinah dan jatuh sakit di Madinah. Fadakhala alaihi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu faqala lah. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu datang melawat beliau. Lalu beliau berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ma tashtaki?" Apa yang kamu akan adukan? Qala dzunubi, dosa-dosaku. Qala fama tashtahi? Apa yang kamu teringin? Nah, qala al-maghfirah. Ini ashtahi al-maghfirah. Baik, maghfirah nak baca macam mana? Tadi zunubi tak apalah. Nah, dia i'rab dengan istighalul mahal. Boleh? I'rab apa zunubi? Ya? Mansubun tak, dia nak sebut mansub lagi. Benda apa yang jadi mansub tiba-tiba mansub. Melambak mansub. Khabar kana mansub. Isim inna mansub. Maf'ulun bihi mansubun fathah zahirah. Zunubi. Ala akhirih ala ma qabla al-ya. Mana ada ala akhirih, bukan kita takdir pada ya, takdir pada ba. Ba tu sebelum ya. Ala ma qabla al-ya. Di atas yang sebelum ya tadi, zunubi. Mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Baik, i'rab dia apa dia? Maf'ulun bihi. Takdir dia macam mana boleh sebut tu maf'ulun bihi? Ashtaki. Qala ashtaki dhunubi. Fama tashtahi? Qala ashtahi al-maghfirata. Maksudnya ashtahi al-maghfirata. Jadi jawabnya al-maghfirata dhunubi. Jadi apa yang kamu ingin? Apa yang kamu inginkan hari sekarang ini? Qala al-maghfirata. Pengampunanmu ya Allah. Qala ala amuru laka bi tabibin. Kata Sayyidina Utsman lagi, nak ada aku arahkan untuk dibawa doktor kepada kamu? Qala at-tabibu amradani. Doktor itulah yang telah menyakitkan aku. Siapa dia?
Allah. At-tabib amradani. Yang bagi sakit kepada aku tadi siapa dia? Doktor tu. Qala ala amuru laka bi'ata'in. Nak ada apa-apa pemberian yang kamu inginkan? Qala la hajata li bih. Tak aku berhajat kepada pemberian apa-apa pun. Qala yakunu li auladika min ba'dik. Sayyidina Uthman kata lagi, ini boleh jadi bantuan kepada anak-anakmu nanti setelah kamu tidak ada. Qala inni la akhsha alaihimul faqra ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah. Tamam? Aku tidak bimbang lagi dengan kefakiran ke atas mereka setelah aku ajarkan kepada mereka dengan surat Al-Waqi'ah, yaqra'unaha kulla lailatin, yang mereka boleh baca pada setiap malam. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Sesiapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, maka tidak terkena kepadanya faqah, ay faqrun wahtiyaj abadan, yaitu kefakiran selama-lamanya. Ingat, Nabi sebut. Itu pun kita tinggal. Kita jangan buat. Karena apa? Karena kita terlupa. Karena kita malah. Karena kita kurang yakin. Ini masalah. Kurang yakin masalah. Karena ini Nabi sebut dalam hadis. Maka kena amalkan. Baca surah Waqi'ah sebelum tidur. Setiap malam. Moga Allah Ta'ala mengkayakan kita daripada berharap kepada manusia. Dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan fakir maknanya. Rawalahu samana mi'atin. Minta maaf. Rawalahu. Ya, nah. Rawalahu samana mi'ati hadithin. Bukan. Ruwiya lahu samanu mi'ati hadithin wa samaniyatun wa arba'una hadisan. Diriwayatkan daripada beliau 848 hadis. Wa mata bil madinati 'ala al-asah sanata 2 aw 33. Dan beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah 'ala al-asah. Ada khilaf di kalangan ulama tentang tempat wafatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang asah di Madinah Al-Munawwarah di Baqi' pada tahun 32 ataupun 33. Wa huwa ibnu bid'in wa sittina sanatan, dan beliau pada ketika tersebut berumur 63 lebih. Bid'in maknanya wa huwa ma baina as-salasi wat tis'i, antara 3 dan 9. Bid'in. Jadi antara 63 ke 69. Antara umur itulah Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wafat. Wa dufina bil Baqi', dan beliau dimakamkan di permakaman Baqi'. Dan diceritakan bahawa yang menunaikan salat jenazah beliau pada malam tersebut adalah Sayyiduna Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditanamkan di Baqi' bi'isaihi lahu bidzalik, karena beliau telah mewasiatkan kepada Sayyidina Zubair untuk memakamkan beliau di Baqi'. Karena Nabi SAW qad aqa bainahuma radhiyallahu anhuma. Beliau telah dipersaudarakan di antara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Zubair. Nabi yang mempersaudarakan kedua-dua mereka. Wa ruwiya annahu qallafa 60,000 dinarin siwa ar-raqiqi wal mashiyati. Tengok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meninggalkan hartanya sebanyak berapa? 60,000 dinar. Ya. Termasuk tu tak termasuk 60,000 dinar tu duit saja. Siwar raqiqi wal masyiyah, termasuk binatang tunggangan dan juga raqiq, hamba. Rahmatullahi taala alaihi.
Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq. Telah meriwayatkan, telah memaklumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, wa huwa as-sadiq ay al-ati bis-sidqi. Baginda Nabi itu adalah yang datang dengan kebenaran, disebut as-sadiq. Al-masduq ay alladhi yusaddiquhu Allah Ta'ala fi da'wahu ar-risalata biizharil mu'jizati ala yadayhi. Al-masduq maknanya apa? Yang dibenarkan oleh Allah. Dengan dakwaannya sebagai Rasul, dengan diberikan, dizahirkan mukjizat pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiquhu al-khalqu fima yaqul, dan dibenarkan oleh makhluk pada apa yang diucapkan oleh Sayyidina Rasul. Atau makna masduq alladhi ya'tihi Jibril bis-sidqi min 'indillahi ta'ala, ataupun didatangkan oleh Sayyidina Jibril dengan kebenaran kepada beliau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Itu maksud al-masduq. Kemudian bad'u khalqil insan. Bad'u khalqil insan inna bikasril hamzati wa fathiha. Ada riwayat yang dibacakan dengan fathah. Ya. Manakala dengan kasrah, fahuwa ala hikayati lafzihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca dengan kasrah maknanya dia hikayat balik kepada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-fathu, manakala bacaan dengan fathah pula, anna, fahuwa ala anna wa ma amilat fihi maf'ulun haddatsana. Yani qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahadakum, anna jadi maf'ul kepada haddatsana. Ya. Tapi kalau haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum, itu hikayat balik kepada qaul Nabi. Maksud Nabi yang sebut inna ahadakum. Inna bikasril hamzati wa fathiha. Ahadakum ay ma'syara bani Adam. Sungguhnya setiap di kalangan kamu, wahai anak-anak Adam, yujma'u bil bina'i lil maf'ul. Bina lil majhul maknanya. Ay yudammu wa yuhfadhu. Yani dijaga, dikumpulkan. Khalquhu naibul fa'il. Maksudnya dikumpulkan kejadiannya. Wa huwa ala hadfi mudhaf ay maddatu khalqihi. Maksudnya inna ahadakum yujma'u maddatu khalqihi. Maksudnya dia maddah benda ataupun perkara yang dijadikan dia. Wa huwal mani. Jadi maddah khalqihi tadi adalah apa dia? Mani. Alladhi yuqlaqu minhu, yang dijadikan dia daripadanya, yakni daripada mani. Fi batni ummihi, dalam perut ibunya, ay fi rahimiha alladhi huwa fi batniha, yaitu di dalam batin, dalam perut di mana ni? Di rahim ibu, yang mana rahim tersebut berada di dalam perutnya ibu. Warrahimu ma yashtamilu 'ala alwaladi yakunu fihi takhliquhu min kaunihi nutfatan ila kaunihi khalqan akhar. Jadi ar-rahim ma yashtamil 'ala al-walad, maksudnya yang merangkumi anak tersebut, yakunu fihi takhliquhu, yang mana diciptakan dia dalam rahim tersebut, min kaunihi nutfatan, daripada dia nutfah, ila kaunihi khalqan akhar, sampailah dia menjadi satu ciptaan yang lain. Wa qila innahu qashinun kas-safanj. Dan riwayat kata rahim ini dia agak qashin, kerah sikit, kas-safanj. Safanj apa dia? Sponge. Kas-safanj maksudnya sponge. Tu maksudnya SpongeBob. SpongeBob. Kas-safanj maksudnya sponge.
Walahu afwahu wa abwab. Dia ada satu pintu, satu mulut. Ada afwah makna mulut yang banyak, dan dia ada pintu yang banyak. Fa idza daqala al-maniyyu min babin wahidin, kalau kata mani masuk melalui pintu yang satu, khalaqallahu minhu janina, maka akan dijadikan dia satu janin. Wa idza daqala min babain, khalaqallahu minhu al-waladain. Kalau dia masuk mani tadi melalui dua pintu, maka dia akan jadi dua anak. Wa idza daqala min salasati abwab, khalaqallahu minhu salasata auladin. Kalau dia masuk tiga pintu, akan jadi tiga anak. Fayakunu adadul ajinnah fir rahimi bi'adadi duqulil maniyyi min afwahir rahim. Maka banyak janin di dalam rahim ibu tersebut dengan sebanyak mana masuknya mani tadi ke dalam mulutnya rahim. Tamam? Sebab tu jadi anak kembar. Macam mana jadi dua, macam mana jadi tiga, macam mana nak jadi empat, ada yang kembar 6. Mana masuk melalui 6 pintu air mani tadi. Boleh 40 yauman. Tengok di sini sebut, inna ahadakum yujma'u qalquhu fi batni ummihi 40 yauman. 40 yauman zarfun li yujma'. Dia jadi zaraf kepada yujma'. Tamam? Zaraf ni maf'ul li ajlih. Maf'ul ma apa ni fih. Tamam? Wa qawluhu nutfatan halun min qalquhu. Ada. Yujma'u qalquhu nutfatan. Dia hal kepada qalquh. Ay hala kaunihi nutfatan ay maniyan. Ini masalah. Karena 40 hari ni seakan-akan bila Syekh syarah di sini, Imam Jurdani syarah, dia kata mani dengan ovum akan duduk bersebelahan, tak bercampur lagi selama 40 hari. Tak campur. Nah. Kemudian bila dia akan jadi alaqah, lepas 40 hari baru dia masuk. Nah, ini bercanggah dengan yang disebut dalam Sahih Bukhari. Kerana dalam Bukhari tidak ada nutfah. Yujma'u fi batni ummihi 40 yauman. 40 yauman tadi duduk dalam tu yajma'. Dah digabung dah sebenarnya. Bukan mesti tunggu macam tu. Dah digabung, kemudian jadi alaqah bila hari yang ke-40 yang kedua. Baru jadi. Tamam? Halun min qalquhu ay hala kaunihi nutfatan ay maniyan, yani annahu yamkuthu fi ar-rahimi hadhihi al-muddata majmu'an ba'da intisharihi fi jami'i badanil mar'ah. Maksud dia akan duduk dalam rahim dalam muddah 40 hari tersebut setelah mani ataupun mani intishar, maksudnya dah bertebaran ke seluruh badan perempuan tadi. Seluruh badan masuk sampai ke jantung tu dah lah. Masuk dalam kawasan rahim. Wa fi tilkal muddati la yakhtalitu maniyyur rajuli bi maniyyil mar'ah. Bila Syekh letakkan nutfah di sini, maka dia syarah macam tu. Maka dalam tempoh tersebut tidak bergabung antara mani lelaki dengan mani perempuan. Bal yakunani mutajawirain. Bahkan kedua-duanya duduk bersebelahan. La yughayyiru ahaduhuma al-akhar. Salah satu daripada mereka tidak mengubah satu yang lain. Wa fil arba'in ats-tsaniyah, pada arba'in yang kedua, yakhtalitan, baru bercampur. Lianna maniyyal mar'ati la yasluhu litakhalluqi illa bi dhammi maniyyir rajuli lah. Karena mani perempuan sahaja tidak boleh untuk dijadikan sesuatu tanpa digabungkan dengan mani lelaki. Fahuwa bimanzilatil infahati lil laban. Dia seperti infihah. Infihah ni apa dia? Dia syai' asfar, warna dia kuning. Istaqraju min batnil jadi yudha'u fil laban liyaruba wa yaghlidha wa yujabban. Dia ada satu benda kuning yang dipanggil infihah. Infahah. Infahah ni kalau tak dalam
dalam susu, dia akan menyebabkan susu tadi jadi kerah. Jadi orang panggil mani lelaki ni adalah seperti infah. Yang kalau kata ovum tadi tidak digabungkan dengan mani, dia tak jadi kesan. Tapi kalau dia masuk saja orang panggil mani lelaki tersebut, maka dia akan berubah bentuk daripada ovum tadi menjadi sesuatu yang lain. Boleh faham? Jadi orang duk buat keju kan? Itu kerana ada infah tu lah. Dia ada infah tu. Bila masuk infah tu baru boleh buat keju. Jadi ujabban, jadi jubnah. Jadi cheese. Kalau tidak tak ada cheese. Kalau tak masuk infah tadi. Saya tak nak tengok infah tu. Teringin kan nak tengok. Tanya kat Syekh Abdul Aziz Syahawi. Tapi tak sempat. Nak tengok macam mana bentuk infah. Syekh Abdul Aziz selalu bagi hadiah kat Ustaz biskut yang menantu dengan isteri Syekh buat. Yang tu buat asal daripada susu asli lembu di kampung dia. Dan kemudian keju semua dia buat sendiri. Keju buat sendiri. Yang dimakan masam pun buat sendiri. Semua buat sendiri. Roti-roti semualah buat sendirilah. Kecuali ada sebahagian benda aja yang beli. Dan ini kebanyakannya buat sendiri. Makanan di rumah. Fala yasluhu al-labanu lil jubni illa ba'da dhammil infahati ilaih. Tengok. Maksudnya susu tidak akan boleh jadi jubnah, tak boleh jadi cheese, melainkan setelah digabungkan infahah ke dalamnya. Kalau tidak, tak jadi. Tamam? Mau'izatun fi tarkil fakhri wal khuyala. Ini peringatan ataupun nasihat untuk kita meninggalkan takabbur. Ruwiya an Ali karramallahu wajhah annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa beliau berkata, ma li ibni adam wal faqru. Dah minta maaf. Ma li ibni adam wal faqri. Awaluhu nutfatun mazirah ay qabizah. Apa kena anak Adam nak berbangga, nak riak dan sebagainya? Awalnya adalah nutfah mazirah. Awalnya adalah nutfah, air mani yang hina. Wa akhiruhu jifatun qazirah. Dan akhirnya menjadi bangkai yang busuk. Wa ma bainahuma yahmilul azirah. Dan di antara kedua-dua waktu tersebut menanggung azirah, menanggung najis. Nak riak apa lagi? Mula nutfah mazirah. Mazirah khabisah maknanya. Hina. Keluar pula daripada tempat yang hina, masuk ke tempat yang hina juga. Kemudian waktu akhir kematian jifatun qazirah, jadi bangkai. Gitulah. Wa ma bainahuma yahmilul azirata. Dan di antara kedua waktu tersebut pula bawa apa? Bawa tai. Ni dalam perut ada tai dah ni. Lepas tu nak riak lagi, nak bangga, nak abad kita kemah pada orang lain. Pakai kod pun dalam tu ada tai. Duit 4 juta, 5 juta pun dalam perut ada tai. Tak ada orang duit 4 juta dalam perut dia ada mah. Ada? Dia berak keluar mah. Ada? Tak ada. Wa hukiya anna ba'da awladil muhallab marra bi Malik bin Dinar. Dihikayatkan bahawa sebahagian anak-anak muhallab, muhallab ni orang besar pada waktu tersebut, raja lah. Marra bi Malik bin Dinar. Mereka melalui Sayyidina Malik bin Dinar. Faqala lahu Malik. Maka kata al-Imam Malik ibn Dinar, "Lau taraktal quyala'a lakana ahsanu lak." Kalaulah kamu tinggalkan takabbur tu, kan itu lebih baik. Sebab auladu al-muhallab, salah seorang pada anak ni, kalau jalan tu kira kemah lah. Anak raja. Orang besar, lalu kemah. Maka kata Sayyidina Malik bin Dinar, kalau kamu tinggalkan takabbur tu kan lebih baik. Faqala ama ta'rifuni? Lagi tadi kamu kenal aku? Ni jenis ni kan. Orang kalau mula jumpa orang, dia tanya, ente kenal saya? Kamu kenal saya? Kenal siapa dia? Tak kenal. Allah. Rugi.
Itu kerugian besar lah kalau orang tak kenal dia. Saya pernah jumpa seorang artis ni. Saya pernah jumpa dia di Mesir. Naik kapal terbang sekali. Satu Malaysia kenal dia. Dia penyanyi nasyid. Nasyid veteran lama. Jadi bila jumpa lagi kapal terbang ni, oi, dia ada. Tak apa lah. Saat itu pakai jubah, pakai serban. Balik dengan Kak Umi apa ni. Jadi sampai-sampai di airport, waktu tengah nak ambil beg, dia tengah duduk tunggu beg juga. Dia nak main besar saja main besar. Dia main ada urusan yang besar. Itu tengok dia. Dia sahabat tak tahu. Sahabat tak tahu ya. Tak ada api tu. Oh, cik. Kita ni orang mengaji. Kena ada juga kita punya panggil apa, izzah ilmu tu. Kan tak mau tegur, senyum Ustaz, senyum. Tapi Ustaz pun angkat beg Ustaz biasa. Lepas tu dia main kat Ustaz. Dia salam. Ustaz belajar di sini ya? Saya. Oh, saya disebut nama dia. dia sebut nama dia, saya kata, oh saya kenal. Dia tak kata Ustaz kenal saya? Dah. Dia tak sebut macam tu. Dia sebut nama dia pula. Saya sekian. Masya-Allah. Ustaz kata, oh dia ni bagus tu. Nazri Johani. Saya Nazri kata. Satu Malaysia kenal tuan. Lepas tu baru Ustaz Sembang tanya main saya buat apa semua kali. Oh, masya-Allah. Saja nak tengok. Memang orang kenal dia pun. Tapi dia main kat Ustaz, dia perkenal pula diri dia. Dia tak ada habaq kata sembang lama. Tak habaq nama. Macam tu ada orang jenis tu. Dah rasa terkenal. Jadi sembang buat tak habaq nama apa semua kali. Ini tak, dia main-main. Permulaan dia apa dia? Salam. Ustaz belajar kat sini semua. Saya pernah ya. Saya Nazri dia kata. Oh, masya-Allah. Masa tu Ustaz, Kemah ni orang ni. Ni orang Kemah. Ini maksudnya orang yang beramai lah. Dengan akhlak tu. Masya-Allah. Baik. Lepas tu tanya ni, "Ama ta'rifuni?" Dia mana? Ini cerita dia saya. Kita ni kalau terkenal macam mana pun, tawaduk insya-Allah tak akan merendahkan kita. Tamam? Tawaduk tak akan merendahkan kita. Faqala ama ta'rifuni? Faqala wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Imam Malik bin Dinar bila ditanya, "Kamu kenal tak aku?" oleh salah seorang anak muhallab ni. "Kamu kenal aku?" Kata dia, "Wallahi," kata Imam Malik bin Dinar, "Wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah." Aku kenal sangat hang. Siapa dia? "Awwaluka nutfatun mazirah." Awal kamu ayak mani yang hina. "Wa akhiruka jifatun qadhirah." Akhir kehidupanmu bangkai yang busuk. "Wa anta ma'a dhalika tahmilul azarah." Dan sekarang ni kamu tengah duk bawa tai. Fa arqal fata ra'sahu wa kaffa amma kana alayhi. Terus dia tunduk dan kemudian tak sebut apa dah. Senyap terus sampai sudah. Tamam? Dalam sebahagian riwayat kata yang jalan tu bukan anak muhallab sendiri. Ini ada disebut di bawah. Wa fihi annal mar, dalam kitab Imam Zahabi dalam Tarikh Islam dikatakan bahawa annal marra huwal muhallab bin Abi Sufrah. Muhallab sendiri yang lalu. Dan Sayyidina Al-Imam Malik bin Dinar kata macam tu dekat dia. Tapi kita pun janganlah ambil tu yang ni. Tengoklah siapa dia. Lagi ada orang main-main jumpa pula. Entah kenal saya? Awak kenal saya? Ayo, naam. A'rifuka ma'rifatan jayyidah. Ana a'rifuka mi'ah bimi'ah. Awwaluka keluar ni tadi. "Awwaluka nutfatun mazirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta ma'a zalika tahmilu al-'adharah." Oh, sebut yang tu. Kalau dia faham tak apa? Kalau dia tak faham, boleh tahan lagi lah. Kalau dia tak faham, apa dia tu? Dah entah hebat nampak tu. Panjang tadi tu. Tu terjemahan dia pendek aja. Anta hebat. Tu. Hafal ayat ni, no? Awwaluka. Maknanya bukan hafal untuk kata ke orang. Hafal untuk ingat kat kita. Tulislah atas
letak dalam kita punya loker kita. Kalau ada loker, kita punya tempat tidur kita. Ataupun dalam buku catatan kita, tulis lalu. Awwaluka nutfatun madhirah. Wa akhiruka jifatun qadirah. Wa anta ma'a dhalika tahmilul azarah. Faham? Dah tahu apa dia? Walima taftakhir. Walima akhadhta al-quyala. Tulis itu. Al-alaqah wal mudghah wa irsalu al-malak. Summa. Kemudian setelah tu aqibata tilkal arba'in. Setelah 40 hari tadi, yakunu ay yasiru 'alaqatan ba'da dharri turabi 'alayhi wa ajinahu bihi min al-makan alladhi yudfanu fihi. Tengok. Maka setelah 40 hari, maka dia akan ditukar menjadi alaqah. Bila jadi alaqah ni? Ketika mana diambil sedikit daripada tanah. Maksud tu dibawa tanah masuk dalam perut mak. Tanah tu, pati tanah tadi, digabungkan bersama dengan apa ni, adunan kejadian tadi. Dan tanah tu diambil daripada mana? Minal makanil ladzi yudfanu fi. Di tempat nanti kita akan dimakamkan. Di mana kita dimakamkan nanti? Kalau seorang tadi tengok dia mati, meninggal di satu tempat, dimakamkan dia di tempat tersebut, maka tahu kata dia sebenarnya terjadian daripada tanah. Boleh faham? Kita zaman lah ni payah dah nak tiru macam para wali yang terdahulu. Wali-wali, para pejuang yang terdahulu. Kita tengok dia asal negara lain, tapi makam dia di tempat lain. Yang dia dijadikan di tempat tersebut. Maksudnya dia pergi berhijrah, dakwah sampai ke negeri-negeri lain. Kita payah dah, betul tak? Atau ustaz sendiri pun bila kata balik, duduk mana? Duduk di kampung lah. Ni tempat kita. Orang kampung kenal kita. Agak ada kita nak pergi tempat lain. Nak pergi tempat lain. Pun di sini memang perlu pun. Di sini tak ada pondok. Lain ada 3 pondok dekat sini, gagah pergi buat juga. Ini dah ada, tak ada lagi di tempat sini. Yang paling dekat di sini pun Pondok Patih. Pondok Patih yang paling dekat. Jadi kira dekat-dekat pun dekat berapa belah kilometer juga. Jadi sebab tu Ustaz buat di sini. Kalau zaman dulu tengok Wali Songo, adik-beradik. Kena saudara. Tapi dia pun tak duduk sekali. Seorang duduk di Lamongan, seorang pergi ke Gresik. Seorang pergi ke tempat ni, ke tempat ni, ke tempat ni. Betul tak? Kita ni agak boleh nak buat macam tu. Ni sebelah orang. Kalau Ustaz kata Hasim kena pergi duduk bukan kok belah apa ni, nama apa? Tempat dia ni mana? Banting. Jangan duduk di Banting kata. Duduk di Miri, Sarawak. Dia. Agak-agak boleh pergi duduk Sarawak. Buka pondok sana, buka surau satu, hantar 2 orang. Pergi duduk sana, ambil anak murid juga sebelah orang, 10 orang. Macam Tok Guru dia buat. Didik betul-betul lepas 4 tahun, lepas tu dia balik. Ada dah waris. Ini dia pula terus. Nama dia? Jazakumullah khair. Apa dia? Selangor. Selangor. Banyak. Hamuddin yang piduk dia tu pendalaman Sabah. Dia duduk dengan orang sana, dengan Tok Batin semua. Siap lah. Aku nampak kat sini nanti. Kalau tak kuat dalaman, ada sihir ke, ada apa semua. Macam Hafiz ditarim. Dia hantar tarim untuk dakwah. Gila. Ada kerja. Tarim ada awliya kibar kan. Betul, hantar. Maksudnya bukan mesti dia duduk di tempat dia. Dia kena hijrah ke tempat lain dulu untuk buat. Cari tanah kat situ. Buat surau kecil-kecil aja. Beda untuk nak mengajar. Cari anak murid. Duduk, tarbiyah. Dan kemudian sungguh-sungguh. Betul. Serah balik kepada ahli tempat. Apa lagi yang boleh buat macam tu? Tak. Kita semua nak senang. Habis mengaji, fikir, saya ingat nak duduk mengajar ke masjid kot. Memang nak masjid. Masjid ni, susun masjid sana, susun masjid sini.
Sonok lah, macam selalu kita duk buat lah. Boleh. Jadi tak apa, tu semua Allah Ta'ala yang akan atok. Sebab tu kita ni serah saja kepada Allah Ta'ala. Tang mana Allah letak kita, tang situ kita redha. Yang tu. Qum haitsu aqamakallahu fi. Duduk di tempat yang Allah Ta'ala tetapkan kamu dengan tempat tersebut. Tetap pendirian kita. Jangan suka pindah randah yang menyebabkan jadi tidak tetap dan tidak kukuh perjalanan kehidupan pengajian kita. Sampai betul-betul tumbuh dan barulah kita bergerak dengan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tak semestinya semua akan balik ke tempat dia. Mungkin dia akan duduk di sekian tempat. Mungkin dia akan duduk di sekian tempat. Mungkin dia akan hijrah. Macam mana orang, dia boleh terima. Kalau dia kerja dengan kerajaan, dia boleh pula terima. Kalau kerja kerajaan jadi cikgu, boleh hantar ke Sabah. Dia pergi sanggup. Dia sanggup pergi. Antara seorang tolak. Betul tak? Kau nak pergi marah ke Kementerian Pendidikan ke mana, boleh hantar saya ke Sabah. Saya orang Pedu. Sekolah Pedu. Saya nak sekolah Pedu. Boleh? Tak boleh. Dia ikut kementerian yang hantar. Dan dia sanggup terima waktu tu. Kenapa? Kerana ada gaji. Kerana ada gaji. Kerana dia dah ada sign kontrak. Kerana dia dah kini sekian. Kalau tak boleh pergi, dia kena denda. Kaza. Oh, dia boleh pula ikut yang tu. Tapi kenapa dengan yang kerjaan yang apa ni, yang kita lakukan sekarang ni? Kerana tidak ada apa-apa ikatan. Yang kita ikat ni janji kita dengan Allah Ta'ala saja untuk wakaf diri kita dengan Allah. Dengan Rasul. Tapi kita main-main waktu tu. Betul? Dia banyak main-main. Dan kita pula tak sanggup. Banyak komplain. Banyak macam-macam. Itu, ini. Betul tak? Lepas tu kita heran kadang-kadang. Kalau kerja dengan kerajaan, kita boleh ikut semua program dia. Semua hak yang program, semua yang disusun oleh pihak kementerian, dia tak boleh nak tolak. Kerana takut nanti habis dia. Betul? Tapi cuba kalau pondok. Tok Guru letak kata waktu ni kita tak boleh balik. Waktu ni kita tak boleh gini. Waktu ni kena ada di pondok. Mudah saya, mak saya ni Ustaz. Dia suruh saya balik. Oh, betul tak? Kenapa? Kerana dia tak anggap serius. Dia tak anggap ni sebagai satu tanggungjawab dia. Dia anggap sebagai ni tak ada masalah. Ni saya boleh minta izin bila-bila saja saya nak jumpa mak saya. Saya nak balik apa semua sekali. Cuba kalau dia kerja di kerajaan. Kalau kerajaan tak bagi cuti, tak balik dia. Raya tak balik. Dan dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab bertugas. Dan mak pun tak kisah. Dia kerja. Nampak tak? Tapi kalau duduk di pondok, cuba tak balik tengok. Pondok apa? Beraya tak balik ni. Sampai tak fikir kat anak orang apa semua ni. Oh, kok tu pula dah aku pang lagi. Faham tak? Nampak tak dia kelas kedua kan? Tempat-tempat ni. Sebab tu tak jadi. Tak boleh kita nak disiplinkan. Tak boleh kita nak letakkan dengan standard yang sepatutnya. Bila tak ada disiplin. Kerja tak ada disiplin, belajar tak ada disiplin. Semua tak ada disiplin. Lepas tu bila main duduk pondok, dia anggap main duduk pondok ni tempat yang lekeh. Tak ada apa. Tak boleh nak kerja. Bukan kerja. Try dia duduk kat sini. Try main duduk kat tempat kita. Dia tahu dia kerja ke tak kerja. Hak duduk kerja dapat gaji bulan-bulan ni. Try main duduk tengok kalau kata boleh duduk tempat Tok Guru ni. Lepas tu jangan sombong. Kita bukan kata faham, orang semua erti benda tersebut. Tapi bila sampai ujian kat kita, kita tak erti. Masa kita dengar ni, kita tak ada anak lagi. Ataupun anak kita tak duduk di tempat tersebut. Dia datang, betul Ustaz. Memang dia kelas kedua kan pondok-pondok ni. Okey. Tapi bila ada anak dia main duduk kerja di pondok. Dia akan kelas kedua akan balik. Dia sendiri yang akan buat benda tu. Apa tak bagi anak balik? Raya pun tak boleh balik. Ni sebelah orang ni kira dah alhamdulillah berjaya cakap ni. Ni raya nak masuk dah berapa hari ke? Kira raya kat sini, ni raya pertama ni. Duhai bonda kan. Tak gitu Afif. Afif kalau ayah mak dia mai air mata buaya mengalir lagi. Tak. Biasa tangisan tu rahmah, kasih. Biasa, siapa tak ada mak ayah, siapa tak sedih kan? Kita orang panggil apa? Perjuangan macam tu lah.
Syafi'i dia ada ayah, ada pondok. Ayah dia ada tempat pengajian. Ya, ayah ada pengajian. Baik, takkan Nafi nak fikir? Senang je nanti. Balik ada rumah dah. Ustaz nak kena buat pondok, nak kena buat bangunan, nak kena buat, saya masuk cuci kaki, perak tidur terus dalam bilik. Habis, tak ada apa. Esok pagi, kilik kitab, buka. Kan? Ja'a Muhammadan. Kan? Jen. Tak lah. Boleh. Kilik kitab, buka, baca. Senang, tak ada masalah apa. Tak perlu nak cari tanah, nak kena level balik tanah lah, nak kena cari balik tim, nak kena fikir balik. Tak perlu fikir lah. Ada dah semua. Macam tu saja kita nak fikir. Tak boleh fikir macam tu. Tak boleh fikir macam tu. Walaupun dia anak sulung. Itu yang dah ada pondok. Ni yang tak ada apa kita ni. Yang ayah kita bukan buka pondok. Masim ada Tok Wan dia dulu. Ada surau. Surau ada kat kampung. Mana hidup surau. Surau hidup. Ada surau. Surau dah ada. Syarimi. Kat ni Johor. Tak ada apa. KL? PLKN tiba. Balik ke Johor nanti, tengok macam mana pula di Johor. Boleh. Bukan fikir untuk nak mengajak tu, dah. Bukan fikir saya akan ada tempat ni sekian. Tak, jangan fikir yang tu dah. Fikir mengaji ni untuk saya nak wakaf diri saya kepada Allah Taala. Kat mana nanti saya duduk, situ saya redha. Kat mana pun saya duduk. Lepas tu kalau tengok Habib Omar dia susun anak murid dia. Ni kamu duduk di Batu Pahat. Duduk di situ tak balik. Padahal dia bukan orang Batu Pahat. Macam Syekh apa? Bukan Habib Ali, Syekh Abu Zaki, kan? Syekh Abu Zaki orang Singapura kan? Tapi dah Habib Umar suruh duduk Batu Pahat. Duduk di Batu Pahat. Yang anak murid ni pula duduk di KL. Habib Ali main daripada Solo, pindah main duduk di Malaysia. Kenapa? Karena guru arahkan duduk macam tu. Luar negara terus. Boleh. Luar negara terus. Zahid nanti pergi duduk Thailand, contoh. Di Sabah, Sarawak, banyak lagi masyarakat kita yang perlu dengan tu ilmu yang sepatutnya. Yang patut orang Sabah Sarawak lah. Tapi kadang perlu juga kepada orang kita pergi didik, latih, kemudian mereka sendiri yang bawa lepas tu. Kita balik semula ke tempat kita. Dakwah. Jadi benda tu kena fikir sebenarnya. Kena fikir juga. Bukan fikir kita ni duk seronok baca kitab, syok, tanpa fikir dengan umat di luar. Tak fikir tiap-tiap hari kita fikir, tapi cari jalan tu. Kalau badan ni boleh pecah 9 macam Naruto tak apa. Keluar jadi Captain Doctor Strange, nampak lah. Badan boleh jadi 10 sebelah. Lepas tu dia buat keluar bulat tu, dia boleh masuk sampai tempat tu terus. Tak kemah lah tu. Kita bukan macam tu. Kecuali ikhlas niat kerana Allah Ta'ala akan bagi nanti insyaAllah. Perkara-perkara yang di luar jangkaan kita. Serah kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Tamam? Tu. Syarahatul Ma'i pada mana tu? Minal makan alladhi yudfanu fi. Tempat kita nanti akan dimakamkan. Tengok nama masyayikh, para ulama. Ajaib kita tengok mereka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang dimakamkan di Baqi' hanya 10,000 orang saja. 124,000 sahabat waktu ketika mana Hajjatul Wada', mana lagi 114,000. Yang di Baqi' hanya 10,000 makam. 114,000 lagi ke mana? Bukan di Madinah. Atau mungkin di Madinah tapi bukan dalam Baqi'. Baqi' 10,000. Dekat Uhud ada lagi. Dekat tempat lain pun ada juga di kawasan Madinah. Maknanya kalau dikumpul-kumpulkan balik, tak sampai pun 11,000 yang ada di Madinah. Maksudnya baki lagi ke mana? Keluar daripada Madinah. Di Makkah. Di negara-negara luar yang mereka sampai. Dan ada sampai orang tak tahu kata tu makam sahabat. Yang tahu kata makam ni lama dah. Zaman tok-tok nenek moyang kami lagi ada. Tapi makam ni berkat betul. Makam ni ma'ruf, yuzar. Dan orang pergi bertawassul di makam tersebut.
dan berkat, barakah maqam tadi. Jadi siapa dia sahibul maqam? Allahu a'lam, tak tahu. Tanya kepada orang tua-tua di kampung yang paling tua pun kata kami pun tak tahu. Kami dulu pun orang tua kami dulu pun sebut kata maqam ni berkat. Kami menurun. Kita tawassul. Orang tu bodoh. Nah, ini tawassul. Tawassul ni benda yang dimasyru'kan dalam syariat. Rupa-rupanya sahabat Nabi. Takkan sampai ke tanah Melayu kita ke? Ada makam-makam mereka, tapi kita dah tak tahu. Duduk dalam bukit mana ke? Faham? Kenapa mereka sanggup buat macam tu? Kerana mereka membawa keinginan Nabi SAW. Mereka membawa cita-cita Nabi SAW. Berapa ramai murid yang akan bawa cita-cita guru dia, yang bersambung dengan Sayyidina Rasul SAW. Nah, dia ada hubungan kuat dengan guru dia. Hubungan kuat sambung sampai kepada Sayyidina Rasul SAW. Sebenarnya bukan dengan guru dia, dengan Rasulullah. Yang guru dia bersambung dengan Nabi, maka dia bersambung dengan guru dia bersambung dengan Nabi. Nah, karen dia sama, jalan dia sama, maka dia akan bawa keinginan tadi. Yang itu yang apa ni, guru tadi kena ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Doa betul-betul kepada Allah. Moga lahir murid-murid yang ikhlas. Anak-anak yang apa ni, anak-anak didikan dia yang berfikir seperti dia fikir. Kan kerana dunia, kita tak tahu no, cerita ni siapa dia nanti akan datang. Atau hati-hati dengan niat waktu sekarang mengaji. Jangan niat gini, begini. Jangan niat untuk jadi orang yang terkenal. Maka nanti mungkin terkenal, tapi tidak ada barakah. Jangan niat untuk kita dimuliakan. Mungkin dimuliakan, tapi tidak ada manfaat pada umat. Tidak ada manfaat. Malah menjatuhkan dan menjahatkan umat. Keadaan dia tadi akan memburukkan dan menyebabkan umat ni jadi rosak. Na'udzubillah min dzalik. Moga kita dengan berkat para guru kita, sambung dengan Sayyidina Rasul, berkat ikhlasnya para guru dalam mendidik kita, moga-moga akan menjadikan kita orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan Allah, pasti dia dimuliakan oleh makhluk Allah Taala, insya-Allah. Waqad warada anna al-malak al-muwakkal bil arham yantaliqu faya'khudhu min turabil makan alladhi yudfanu fihi fayuzarru ala an-nutfah. Yuzarru ala an-nutfata. Jadi malaikat apa ni yang diwakilkan untuk rahim, untuk jaga ni kita punya janin tu dalam perut ibu, akan pergi mengambil tanah tempat kita akan dimakamkan nanti. Faham? Tanah tu diambil, kemudian ditaburkan di atas nutfah. Dan kemudian diadunkan. Fayuqlaqu minat turabi wa minan nutfah. Jadi maka akan digabungkan di antara turab dengan nutfah. Ada hadis dalam riwayat Al-Imam Abu Nuaim radhiyallahu taala anhu, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa waqad dzurra alaihi min turabin hafarathu." Dia akan ditaburkan dengan tanah yang nanti akan menjadi tempat dia ditanam. Turabin hafarathu, maksud turab yang nanti akan berada di atasnya nanti, yang akan menimpa dia, yang akan ditimbun ke atasnya nanti. Wa akhraj al-Hakim fil Mustadrak an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin atau bi janazatin 'inda qabrin faqala. Nabi lalu di satu kuburan, ada jenazah, maka Nabi pun tanya, qabru man hadha? Ini kubur siapa ni? Faqala fulanul Habasyi ya Rasulullah. Ini orang daripada Habsyah, Ethiopia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siqa min ardihi wa samaihi ila turbatihi allati minha khuliq. Nampak? Dia kembali semula ke tanah dan juga langit yang berada di bawah langit, ila turbatihi allati minha khuliq. Daripada dia dibawa daripada tanah dan langitnya ke mana? Ke tempat dia dijadikan. Asal dia dijadikan daripada tanah ini, maka dia dimakamkan di situ. Tamam. Wa akhraja nahwahu Ahmad fi fadailis sahabah an Sawwar bin Abdullah an abihi wa fihi qala abi ya Sawwar ma a'lamu li Abi Bakr wa Umar fadilata afdal min an yakuna quliqa min at-turbati allati quliqa minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahku, Sayyidina Abdullah, kata beliau, ya Sawwar, wahai Sawwar,
ma'a'lamu li Abi Bakr wa Umar fadilatan afdala min an yakuna quliqa min at-turbati allati quliqa minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku ketahui kelebihan yang menyebabkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ni didahulukan oleh Allah Ta'ala, melainkan tanah dia sama dengan tanah Nabi. Betul tak? Tanah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di makam sebelah Nabi. Maknanya apa dia? Tanah mereka berdua sama dengan tanah Rasulullah. Macam tu sekali. Yang tu kelebihan besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan nanti Sayyidina Isa AS. Sayyidina Isa juga akan dimakamkan di sebelah Nabi SAW. Maknanya 4 orang ni tanahnya sama. Dan ada seorang lagi, kepalanya dalam makam Nabi, iaitu Al-Imam Abi Syuja', Qadi Abi Syuja', pengarang kitab Matan Abi Syuja'. Nah, kita duk mengaji kitab kitab fiqh tu, Matan Abi Syuja'. Dia qadi besar, umurnya 160 tahun waktu dia meninggal. Dan sampai umur 160 tahun masih lagi elok kesihatan tubuh dia, mata dia masih elok, gigi dia masih tidak luruh. Semua elok. Dia ditanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu makan? Nah, diet apa yang kamu buat? Kata dia, saya menjaga anggota ini ketika muda, maka Allah menjaganya ketika saya tua. Itu tak rosak langsung. Dan dia penjaga makam Nabi, tukang sapu makam Nabi SAW. Dia qadi besar, alim kabir, pengarang kitab tu Matan Nabi Syuja'. Matan tu sampai lah dibaca dan barakah. Dan syarahnya yang berkat Fathul Qaribul Mujib, Al-Imam Abil Qasim Al-Ghazi. Dan kitab tersebut kalau kata dibaca, insya-Allah lahu Fathul Qarib, dekat sampai. Memang futuh betul. Kalau siapa baca Fathul Qarib, insya-Allah futuh dengan fiqh. InsyaAllah nanti akan baca kitab tu selepas habis Sulamus Sibyan dan 1-2 kitab lagi. Kita akan terus masuk Fathul Qarib di sini. Kalau Zawiyah akan baca Fathul Qarib nanti, insya-Allah. Dan makamnya di mana? Dikatakan kepala beliau berhampiran dengan kaki Sayyidina Rasul SAW. Dulu ada masjid di sebelah makam Nabi. Masjid Al-Imam Abi Syuja'. Setelah Wahabi masuk, habis diperuntuh bang semua. Dan makam dia dalam tu lagi. Maksudnya sebahagian kepala dia duduk dalam kawasan makam. Dalam kawasan makam. Sama? Sakan? InsyaAllah. Ya. Kubur dia ya dalam kitab apa? Dalam kitab Maulid Daibai. Ya. Dalam makam tu, Ustaz kata dia bergerak mai kat Nabi SAW. Tapi dia bukan dekat dengan Nabi. Dia mai dekat dengan Nabi. Dia tak masuk sampai dalam. Dulu dia ada makam dia. Lah ni pun habislah semua. Habis buang habis semua, tidak ada. Kita nampak. Baik. Maka dijadikan fayuqlaqu minat turabi wa minan nutfati. Maka dijadikan kita ni daripada tanah dan juga nutfah tersebut. Wal alaqah bi fathil lam. Alaqah ni apa dia? Qit'atu damin ghalidh, darah yang kerah. Summiyat bidzalik. Kenapa dinamakan dengan alaqah? Dikauniha ta'laqu bima yamurru 'alaiha. Karena dia akan memegang benda yang melalui dia. So, dia macam lembek air. Jadi benda-benda yang lalu cukup dia akan terlekat dekat dia. Sebab tu dia panggil alaqah. Karena dia melekat padanya. Tak mana? Misla dhalik bin nasbi sifatun li mausufin mahzuf ay zamanan. Sebab tu bila sebut misla di Arab dia sifah li mausufin mahzuf mansubun. Itu takdir dia zamanan misla dhalik. Ay miqdara dhalika zaman alladhi marra wa huwa 40 yawman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan sambung malam ni pada summa aqibal arba'in ats-tsaniyah insyaallah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli afdalas salat as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.